Assalamualaikum semua. Saya Nur Fatini binti Nur Hisham dan rakan-rakan lain dalam kumpulan 3 akan membincangkan tentang topik konstruktivisme dan kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah dengan menggunakan teori ini. Selamat menonton. Teori konstruktivisme ialah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan prinsip bahawa proses pengajaran dan pembelajaran adalah hasil daripada pembinaan mental seseorang individu. Ia menekankan tentang penglibatan aktif murid-murid dan proses pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan murid. Terdapat dua tokoh utama dalam teori konstruktivisme iaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Jean Piaget berpendapat bahawa pengetahuan dapat dibina dan berkembang daripada pemahaman terhadap pengetahuan tersebut. Manakala Lev Vygotsky pula berpendapat bahawa pengetahuan dapat dibina secara semula jadi melalui interaksi sosial dengan persekitaran. Terdapat dua konsep utama dalam teori Vygotsky iaitu Zone of Proximal Development ZPD dan Scaffolding. ZPD merupakan jurang antara perkara yang murid boleh lakukan dengan bantuan dan tanpa bantuan orang lain. Manakala scaffolding pula merupakan bantuan yang diberikan kepada murid yang memerlukan sehingga murid tersebut mampu menyempurnakan tugasan itu sendiri. Model konstruktivisme 5 fasa NIDM boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Fasa pertama iaitu fasa orientasi. Guru menyediakan set induksi yang boleh menarik minat murid untuk belajar di dalam kelas. Fasa kedua, fasa pencetusan idea. Murid melakukan aktiviti yang boleh mencetuskan idea mereka seperti perbincangan di dalam kumpulan kecil. Fasa ketiga ialah fasa penstrukturan idea. Guru memberi tugasan kepada murid yang boleh mencabar dan menguji idea asal mereka. Melalui tugasan ini, murid dapat menstrukturkan semula idea mereka dengan lebih berkesan. Fasa keempat iaitu fasa aplikasi idea. Murid-murid menggunakan pengetahuan baharu mereka untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul. Manakala fasa kelima iaitu fasa refleksi, murid-murid membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baharu yang mereka perolehi. Seterusnya, pembelajaran berasaskan inquiry. Ia adalah salah satu pembelajaran yang mana mementingkan pengalaman, iaitu guru akan melakukan eksperimen yang membenarkan murid untuk menyiasat dan membuat kesimpulan mereka sendiri. Terdapat beberapa ciri inquiry iaitu seperti berpusatkan murid, aktiviti yang dapat merangsang minat dan sikap ingin tahu murid. Aktiviti inquiry juga dapat melibatkan proses kognitif, afektif dan psikomotor murid, yang mana di akhirnya murid dapat mengemukakan soalan dan membuat inferensi mereka sendiri dalam pencarian maklumat. Terdapat beberapa jenis inquiry yang boleh digunakan oleh guru seperti inquiry pengesahan, berstruktur, terbimbing dan terbuka. Pemilihan inquiry yang boleh diguna adalah bergantung kepada tahap pendidikan murid tersebut. Jika murid adalah murid yang bermotivasi tinggi, inquiry terbimbing dan terbuka boleh digunakan oleh guru. Ini kerana murid dapat melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang diberikan oleh guru dan dapat diterokai sendiri oleh mereka sambil dibimbing oleh guru. Seterusnya, model pembelajaran 5E adalah model yang sering digunakan dalam pembelajaran inquiry. Ia terdiri daripada engagement, exploration, explanation, elaboration dan evaluation. Seterusnya, terdapat beberapa soalan yang guru boleh berikan kepada murid dalam melaksanakan pembelajaran inquiry yang melibatkan model 5E. Okey, untuk engagement, soalan yang guru boleh berikan adalah apakah yang saya ingin tahu. Untuk exploration, guru boleh bertanya kepada murid apakah sumber yang membantu eksperimen. Untuk explanation, guru boleh bertanya adakah data yang diperolehi relevan digunakan, dan untuk elaboration, guru juga boleh bertanya apakah fakta utama yang diperolehi oleh murid. Seterusnya, untuk evaluation, guru boleh bertanya apakah yang murid pelajari daripada eksperimen yang dijalankan. Pembelajaran berasaskan projek merupakan salah satu strategi PDP yang meraihkan kebolehan kemahiran berfikir dan bakat murid dan digunakan dalam mengaplikasikan elemen KEBAT. KEBAT adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
Ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek. 1. Guru menyediakan beberapa tugasan berasaskan projek. 2. Guru memberi pilihan kepada pelajar untuk membentuk kumpulan. 3. Setiap kumpulan perlulah berbincang untuk menjana idea serta solusi terhadap tugasan. 4. Guru hanyalah bertindak sebagai fasilitator dan pemudah cara. 5. Pelajar menggunakan kemahiran pemikiran reka bentuk, kreatif, inovatif dan inventif untuk membangunkan produk. Seterusnya, guru memperuntukkan masa bagi menggalakkan pemikiran reka bentuk kreatif dan inovatif. Ketujuh, pelajar menggunakan pelbagai sumber dan kemahiran berfikir alas tinggi untuk melakukan pembentangan projek yang menarik dan berkesan. Yang ke-8, pelajar perlu melakukan refleksi diri dan penambahbaikan terhadap projek berdasarkan maklumat atau kritikan yang diterima ketika menjalankan pembentangan projek. Dan akhir sekali adalah pentaksiran bilik darjah dilakukan secara berterusan menggunakan penilaian rubrik oleh guru bermula daripada pemberian tugas sehingga pembentangan projek. Antara manfaat pembelajaran berasaskan projek adalah dapat menyediakan pelajar dengan kemahiran di tempat kerja. Selain itu, dapat meningkatkan motivasi. Hal ini dapat dilihat daripada kehadiran murid dan penglibatan murid di dalam bilik darjah yang meningkat. Seterusnya, dapat mewujudkan hubungan mesra antara guru dan pelajar kerana mereka akan berkomunikasi dan saling bertukar pendapat. Dan seterusnya, kelemahan. Antara kelemahan pembelajaran berasaskan projek adalah memerlukan banyak tenaga dan masa. Selain itu, memerlukan penglibatan kos yang tinggi. Dan yang seterusnya adalah dapat menambah beban kerja dan tugas guru. Seterusnya, saya, Nur Syafinas, akan membentangkan tentang pembelajaran berasaskan masalah PBM. Perkembangan revolusi industri 4.0 ni memberi kesan yang sangat besar dalam pendidikan, di mana Malaysia ni harus menyediakan tenaga kerja yang cekap dan bermutu tinggi untuk bersaing dengan negara-negara maju dalam meningkatkan ekonomi Malaysia. Jadi, satu kaedah pengajaran berpusatkan murid ini diperkenalkan, iaitu pembelajaran berasaskan masalah PBM. Kaedah pembelajaran masalah ini diperkenalkan di Sekolah Perubatan McMaster di Kanada oleh Howard S. Barrow pada tahun 1969. Kaedah pembelajaran masalah ini dibangunkan berdasarkan teori konstruktivisme sosial yang dipelopori oleh Lee Vygotsky. Tujuan PBM ini diperkenalkan adalah untuk memberi cabaran kepada murid dengan masalah yang terkandung di dalam latihan, sebagai rangsangan untuk murid ni belajar dan fokus dalam mengatur apa yang dipelajari, dan murid ni akan praktikkan masalah ni dalam bidang pekerjaan pada masa akan datang. Menurut Surya 2021, pembelajaran berasaskan masalah PBM ni merupakan satu pendekatan pembelajaran secara kendiri, yang mana pendekatan ini membolehkan murid ni menyusun pengetahuan sendiri, mengembangkan potensi dan kemahiran serta meningkatkan kepercayaan dalam diri. Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah ini dapat menggalakkan komunikasi dua hala antara murid dan guru serta murid dan murid. Hal ini dapat mencetuskan persekitaran yang aktif dan positif serta dapat meningkatkan kemahiran berfikir murid. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri berasaskan masalah. Menurut Yogi Unefri, ada 5 ciri-ciri berasaskan masalah. Jadi yang pertamanya, masalah yang dikemukakan ataupun masalah yang diutarakan tidak mempunyai jawapan yang benar. Kemudian yang kedua, pelajar dapat menangani masalah. Pelajar itu sendiri dapatlah bekerjasama untuk menangani masalah, dapat mengembangkan pelbagai solusi dan juga dapat mengenal pastilah apa jurang pembelajaran. Kemudian yang ketiga, murid-murid akan dapat maklumat yang baru hasil daripada pembelajaran secara kendiri. Kemudian yang keempat, guru-guru menjadi bertindaklah sebagai fasilitator untuk membimbing pelajar-pelajar ini. Kemudian yang terakhir adalah setiap masalah yang dihadapi akan mendorong kepada kompetensi ataupun kecekapan dalam menyelesaikan pelbagai masalah.
Pelaksanaan pembelajaran berasaskan masalah (PBM). Pembelajaran dengan pendekatan PBM bermula apabila pelajar melalui proses pembelajaran untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan kecil dan ditugaskan menyelesaikan masalah yang lebih kurang sama dengan kehidupan mereka. PBM memiliki 5 kaedah iaitu kenal pasti masalah. Guru membentangkan dan memberi tugasan situasi tersebut kepada murid. Murid hendaklah berbincang dan meneliti masalah yang dikenal pasti dalam situasi berdasarkan fakta yang mereka dapat. Menganalisis masalah dan mengumpul data. Tujuan proses ini untuk mencari punca masalah. Melalui proses ini, murid dapat menilai kesahihan data yang diperolehi dan akan berbincang untuk memastikan data adalah tepat. Yang ke-C, membuat keputusan. Murid harus menetapkan keputusan mereka iaitu memilih penyelesaian yang betul. D, mencari penyelesaian yang tepat. Pelajar mestilah membina strategi bagi membuat penyelesaian masalah yang terbaik. Yang akhir sekali, menjalankan keputusan yang dipilih. Setelah membuat keputusan, ia mesti dijalankan dengan sempurna dan betul di bawah bimbingan guru. Matlamat proses ini adalah untuk mengesahkan bahawa hasil yang dibuat adalah sesuai dan sepadan dengan keputusan. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, pengajaran dan juga pembelajaran adalah salah satu perkara yang sangat perlu untuk kita titik beratkan dalam sistem pendidikan. Jika sistem pendidikan kita itu adalah sangat berkesan, kita mampu melahirkan generasi yang berkualiti. Bahkan mungkin suatu hari nanti menjadi aset kepada negara, menjadikan negara kita sebuah negara yang maju. Sebenarnya setiap murid itu sendiri mempunyai latar belakang yang berbeza, mana mereka sangat memerlukan cara ataupun kaedah pembelajaran yang sangat berkesan untuk mereka supaya mereka dapat memahami silibus yang diajarkan. Dan guru sendiri perlulah untuk mengaplikasikan ataupun menyediakan pelbagai cara dan juga kaedah yang berkesan. Antaranya ataupun melalui salah satu caranya adalah melalui teori konstruktivisme, yang mana teori ini jika dijalankan, diaplikasikan bertepatan dengan PAK 21 iaitu pembelajaran abad ke-21, ianya mampu untuk menjadikan proses pengajaran dan juga pembelajaran itu lebih berkesan, sekaligus mungkin membantu murid-murid untuk lebih faham dan juga meningkatkan tahap motivasi mereka untuk belajar lebih meningkatlah ataupun lebih berkesan di sekolah.